Rakan-rakan media yang saya kasih sekalian, hari ini adalah merupakan rombongan daripada para petani daerah Sabak Bernam. Kami hari ini mengadakan menghantar nota bantahan terhadap isu potongan grade padi yang kalau dahulunya kami berhadapan dengan 17% grade potongan padi dan sekarang ini kami berhadapan dengan 20% grade potongan padi. Dan akhirnya grade potongan padi ini telah pun meresahkan dan menzahirkan kebimbangan kekurangan pendapatan terutama di kalangan para petani di daerah Sabak Bernam. Jadi pertemuan kami pada hari ini bersama dengan Yang Berhormat Menteri menzahirkan rasa kebimbangan, menzahirkan rasa kepayahan kami dalam bidang tanaman sawah padi ini. Jadi beberapa rumusan saya ingat lebih baik Yang Berhormat Menteri. Utamanya saya ingin melakukan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan daripada Sabak Bernam yang dipimpin oleh YB Budiman untuk menyatakan keresahan di kalangan petani-petani sawah-sawah sana tentang hasil pendapatan yang mereka perolehi yang didapati sedikit kurang daripada pendapatan yang biasa mereka terima sebelum ini. Ianya adalah ekoran daripada pelaksanaan dasar pemutuan sebenar, iaitu potongan sebenar berdasarkan kepada kualiti padi yang dihantar ke kilang-kilang. Terdapat beberapa isu yang saya sebutkan di sini. Yang pertamanya, mereka merasakan bahawa peningkatan subsidi harga padi tidak dapat mengimbangi apa yang dimasukkan pemutuan sebenar. Yang kedua, mereka merasakan terdapatnya semacam pakatan di kalangan pembeli-pembeli ataupun di kalangan pengilang-pengilang untuk mengenakan potongan sebanyak 20% secara seragam di semua kilang-kilang yang mengambil padi mereka. Jadi ini rakan-rakan kita merasakan bahawa ini ada semacam arahan daripada pihak yang tertentu. Ingin saya jelaskan di sini bahawa oleh kerana ini bulan yang pertama pelaksanaan pemutuan sebenar dan ditambah dengan kenaikan subsidi harga padi, pihak kementerian sekarang ini sedang melihat segala maklumat-maklumat, segala data-data yang berkaitan dengan pelaksanaannya di seluruh negara, dan kita dapati secara puratanya di negeri-negeri lain, misalnya Perlis terdapat peningkatan pendapatan di kalangan petaninya. Misalnya secara purata, petani di negeri Perlis mendapat peningkatan sebanyak RM37 per tan. Di Kedah terdapat peningkatan sebanyak RM20.85 per tan. Di Perak terdapat peningkatan sebanyak RM36.52 per tan. Penang RM33.36 per tan. Kelantan terdapat peningkatan sebanyak RM11.66 per tan. Artinya kecuali di Selangor, kalau perkiraan yang disebutkan di sini terdapat pengurangan purata sebanyak 44 sen, tetapi menurut rakan-rakan daripada Sabak Bernam, di sana terdapat pengurangan sebanyak RM1.92 per tan. Jadi ini yang menimbulkan keresahan di kalangan mereka. Berdasarkan pada maklumat awal, keseluruhannya kita dapati bahawa terdapat positif, terdapat suatu peningkatan. Walaupun tidak banyak, tetapi bagi satu tan, ianya adalah suatu peningkatan yang saya kira kalau RM37 satu tan, kalau keluaran 10 tan mereka akan dapat RM370 bagi setiap 10 tan dan sebagainya. Begitu juga kalau peningkatan-peningkatan lain. Jadi dalam soal ini pihak kementerian akan melihat secara terperinci tentang kes yang berlaku di Selangor. Misalnya dikatakan bahawa terdapat keseragaman di kalangan pesawah-pesawah di kalangan pembeli padi
yang terus memotong sebanyak 20%. Kerana sebelum ini purata potongan hanya 17%, tapi sekarang naik 20%. Saya ingin jelaskan bahawa tidak ada satu arahan daripada pihak kementerian mengatakan pemotongan mesti 20%. Apa yang disebutkan ialah pemutuan sebenar. Pemutuan sebenar artinya mengikut grade yang tidak semestinya 20%. Dia boleh jadi 17, dia boleh jadi 18, mungkin dia boleh jadi lebih pada 20. Itu adalah dimaksudkan pemotongan sebenar. Jadi kalau ada keseragaman, itu bukan sebenar. Itu adalah merupakan suatu mekanisme yang mesti potong 20%. Jadi pihak kami akan menyiasat perkara ini dan tindakan akan dibuat sekiranya ada semacam kartel di kalangan pembeli-pembeli beras, kerana semangat yang ada dalam sistem kita pada hari ini, terdapat banyaknya kilang-kilang padi, terdapat banyaknya pembeli-pembeli padi, supaya di kalangan petani dan pengusaha mempunyai pilihan. Sekiranya mereka tidak setuju dengan satu kilang, dia boleh pergi pada yang lain. Dalam konteks ini, Bernas hanya menguasai 23% daripada keseluruhan pasaran pembeli padi dalam negara kita. Artinya sepatutnya orang ada pilihan sekiranya mereka tidak bersetuju dengan Bernas. Kecuali Bernas adalah merupakan tempat pembeli terakhir, ataupun kalau orang dia semua tempat tak boleh nak dijual, semua kilang tak boleh dijual, Bernas diwajibkan untuk membeli beras tersebut. Sebab itu semangat pemutuan sebenar ialah mereka tidak boleh menjadikan Bernas tempat untuk mereka hantar beras yang tidak berkualiti. Kerana sebelum ini tak apalah, tak ada kualiti, Bernas kena beli, tapi dia kena potongan dia pun tak boleh potong banyak. Tapi kalau dia tidak berkualiti, kalau 30%, 30% lah, supaya kita menggalakkan petani kita mengamalkan cara pertanian yang baik, mengikut disiplin yang tertentu, dan dalam masa yang sama berusaha untuk menghasilkan padi yang berkualiti tinggi. Itu tujuan sebenar pemutuan ini. Tapi perkara ini saya bersimpati dan saya katakan saya akan melihat secara lebih terperinci tentang kes yang berlaku di Selangor ini. Ada apa-apa soalan? Okey, ada? Okey, kalau okey. Ya. Yang pelajaran ditetapkan itu Apa dia? pelajaran ada ditetapkan sebenarnya. Tidak ada. Tidak ada. Yang sebut pemutuan sebenarnya, apa yang sebenarnya berlaku. Kalau dahulunya adalah, dulu ada dia kata misalnya maksimum 20%. Tidak ada sekarang ni. Sebab kita mahu menggalakkan supaya setiap petani berusaha untuk menghasilkan padi yang bermutu, mempunyai hasil tuaian yang lebih baik. Dan ini ada kaitan dengan banyak perkara. Walaupun kadang-kadangnya hasil padi itu ditentukan faktor cuaca, faktor benih yang di luar daripada sebab waktu benih tu nampak di luar tu sama. Tapi kalau tersilap dibekalkan oleh pengeluar benih yang tidak berkualiti, dia memberi kesan. Tapi yang lain-lain itu ada dikaitkan dengan disiplin ataupun cara penanam padi itu mengusahakan. Misalnya waktu mengairkan, membuka memula mengair, dia mengikut jadual yang ditentukan, membaja, kerana ada kes-kes yang tertentu baja diberi oleh pihak kerajaan, baja itu dijual. Jadi mereka kurang membaja kerana mereka merasakan tak apalah kurang baja, walaupun hasil tak begitu baik, tidak ada pemutuan sebenar, dia tetap dapat duit. Jadi dia jual baja, dia dapat untung kat baja itu. Jadi ini antara perkara-perkara yang cuba dia elakkan. Cuma dalam kes di Selangor ini, kerana Selangor ini sudah menjadi benchmark kepada keseluruhan industri pengeluar padi dalam negara kita, di mana mereka adalah antara yang mempunyai disiplin yang baik, hasil yang baik. Jadi pemutuan di tempat mereka itu adalah antara yang paling kurang. Sebahagian daripada para petani daripada daerah Sabak Bernam,
hadir untuk menyerahkan nota bantahan kepada pihak kementerian terhadap isu potongan grade potongan padi. Kalau dahulu kebiasaannya grade potongan padi itu adalah sebanyak 70% dan sekarang ini grade potongan padi itu adalah sebanyak 20%, majority daripada para petani. Jadi apa yang dalam bajet baru-baru ini pihak kerajaan ada meningkatkan apa yang disebut daripada segi subsidi padi, daripada sejumlah RM248 10 kepada RM300. Jadi subsidi padi itu meningkat daripada 248 kepada RM300. Okey. Tetapi apabila dikira daripada peningkatan 17% kepada 20% itu, dia memperlihatkan soal penambahbaikan subsidi itu sepertinya tidak signifikan, seolah-olah tidak signifikan. Sebab apa? Kalau dulu daripada 17 dapat sekian amount. Sekarang ini apabila meningkat, walaupun dengan peningkatan sebanyak RM300 subsidi itu tadi, jadi kelihatan itu sepertinya tidak signifikan. Saya membuat beberapa sedikit catatan. Saya melihat kalau keadaan ini berterusan, jadi di peringkat bawahan, dia memperlihatkan seolah-olah bantuan yang diberikan oleh kerajaan itu seperti ada maknanya tidak memberi signifikan, contoh dia. Sebab itu kita minta kepada yang berhormat Menteri lihat balik isu ini, dan yang berhormat Menteri tadi dalam kenyataan beliau ada dua perkara penting yang disebut tadi. Pertama ialah soal subsidi yang 300 tadi, yang kedua soal pemutuan sebenar. Dan sebenarnya pihak kementerian juga terangkan kepada para petani isu 20% ini tidak ada arahan daripada kerajaan. Tidak ada. Jadi kerajaan tidak pernah keluarkan arahan bahawa mesti potong secara purata 20%. Tidak ada. Jadi ini yang dia minta pihak kementerian tadi untuk terus siasat berkaitan dengan isu ini, terutamanya daripada segi yang 20% tersebutlah. Jadi penjelasan daripada pihak kementerian setidak-tidaknya dapat mengurangkan keresahan di pihak para petani, sebab tempoh potongan padi ini tidak lama. Kita ada lebih kurang dalam 20 hari saja lagi. Tetapi dia potongan padi ini bukan boleh kita sistem blok kan, dia potong sekali potong. Jadi kalaulah saya fikir pihak kementerian boleh lihat balik perkara ini. Kalau kita nak pergi kepada potongan pemutuan sebenar, kan, kita harapkan daripada segi SOP itu kita minta who is the credible person, kan, yang betul-betul boleh membuat potongan sebenar, supaya rakyat tidak melihat ini seolah-olah semuanya purata 20%, kan. Jadi saya minta juga tadi dalam cadangan kita minta pihak kerajaan buat penambahbaikan, terutama daripada segi pemutuan sebenar, supaya rakyat di peringkat bawahan ini tahu, ini bukan arahan daripada kerajaan. Industri membenarkan para petani menjual kepada sesiapa yang dia rasa suka, tidak ada monopoli daripada bernas, tetapi mesti daripada segi SOP pemutuan sebenar itu mesti benar-benar, supaya rakyat rasa ini bukannya suatu arahan daripada kerajaan, ataupun saya minta kerajaan siasat kalau betul ada kartel. Jika benar disebut tadi kan, minta siasat kalau betul ada kartel yang meletakkan soal 20%. Okay, ada apa-apa soalan? Base what is pemutuan? Itu yang dia pemutuan. Okay. Mutu. Macam okey. Yalah. That's the problem. Sebab okey, itu sebab saya bawakan contoh okey. Ada yang letakkan 21%. Dia boleh pergi kepada 25-30% pun ada, berdasarkan kualiti. Kemudian ada juga yang boleh pergi kepada 20%. Ya. Okey. Ya. Ini daripada risit-risit petani yang membeli padi lah.
Jadi kalau kita lihat daripada aspek ini, kalaulah ini boleh dipertingkatkan sampai kepada peringkat yang para petani tidak pertikaikan. Kenapa saya punya 21, kenapa saya punya 20, kenapa saya punya 18. Jadi itu sudah tentu tidak akan. Yalah, kita tahu kalau dengan pemutuan sebenar ni perlu ada pembajaan yang bagus, perlu ada sistem racun yang baik, perlu daripada benih yang baik supaya akhirnya padi yang benar-benar terbaik itu akan kita perolehi. Okey, tetapi kalaulah sistem SOP itu kan tidak benar-benar dan dipertikaikan di peringkat para petani, saya fikir itu boleh menimbulkan keresahan di kalangan mereka. Ya. Sepatutnya pemutuan ni grade dia berbeza-beza Ya. petani kan, Ya. bukan sekata kan. Ya. Tapi kat sini dah jadi macam satu Seolah-olah ada satu understanding. Itu yang Berhormat Menteri sebut tadi. Jika benar ada kartel, dia minta pihak kawal selia siasat. Dia pihak kementerian dia ada yang menyiasat daripada segi inilah. Dan di peringkat kami di sana bukan hanya yang boleh membeli ini bernas. Ada juga syarikat-syarikat swasta yang boleh beli. Tetapi kelihatannya semua meletakkan sebanyak 20% itu. Jadi kat situ kita minta kalau pihak kementerian tengok balik kan penambahbaikan kepada SOP pemutuan sebenar itu. Sebelum ni berapa the best Oh, dia bergantunglah. Secara majoritinya rakyat boleh terima kalau dia sekadar 17%. Kan? Ya. Yes. Tapi saya fikir itu tak jadi isu kalau dia boleh buktikan bahawa pemutuan sebenar ni adalah mengikut SOP yang betul. Ya. Sebelum ni memang sawah semua hantar pada bernas, tak ada lain. Tak boleh ada kilang lain. Tetapi Sebelum ni macam mana? memang ada kilang, dia seperti macam dia ada kebebasan kepada para petani untuk jual kepada siapa yang dia suka. Okey, dia boleh jual kepada siapa yang dia suka. Tapi bernas dia underwriter lah. Bernas underwrite. Tidak. Dia boleh, tetapi kali ini seolah-olah macam ada semua 20, semua 20, semua 20. Kan? Walau yang lain pun begitu. Kan? Jadi dekat situ kita minta dia tengok baliklah. Kalau pemutuan sebenar ini memang telah dijalankan mengikut grading yang sedia ada, so kita tak ada apa-apa isu. Apa kriteria untuk tentukan grading? Kalau you tanya saya, the only yang boleh menentukan tu adalah pembeli. Macam mana petani sekarang dia counter check apa yang dibuat ni? Tak tahu. That's why. Dia ada mekanisme dia. Kan, tetapi ialah dalam keadaan dia bukan soal dia bukan macam mana petani itu kata dia di tempat okey, dia akan mengadu kepada wakil rakyat lah. Tak, bukan kalau dia pergi jual sekarang dia kata okey yours is 21%. Ya. Dia mana petani itu boleh pastikan betul tak 21%? Tak boleh. Memang dia terima. Memang emosi. Dia ada method dia, tapi dia akan terima in a good faith lah. Kan, kalau dia kata 21 dia kata okey. Dia tak ada pandangan macam jual lain kilang ke mana. Dia boleh. Itu kadang-kadang dia akan pergilah kepada dia dengar kilang, tetapi you kena faham kadang-kadang hari ini mungkin boleh jadi 18%. Okey, besok mungkin boleh jadi 17, besok mungkin boleh jadi 20%. Right. Sebab dia ialah ini ada soal padi, lagi satu tiba-tiba hujan. Kalau dalam perjalanan itu hujan, padi jadi lembap. Cara perkiraan tu kita tahu tak? Itu kalau you all nak ke kawasan kan, mungkin kita boleh buat ajak you all. Semua sampai benamnya sama klik. Ini yang kami bangkitkan kepada pihak menteri. Kita kata tolonglah tengok kenapa seolah-olah dia jadi macam ini 20, ini 20, ini 20, ada apa? Ada kesepakatan ke atau ada macam mana? So kita dah tunjukkan tadi kalau dia meletakkan 20 dengan subsidi yang kerajaan bagi daripada 200 kerajaan beri daripada RM248.10 kepada 300 tu kan, apabila naik saja 20 dia kelihatan tidak signifikan yang dia bagi kenaikan tu because of kenaikan grading daripada 17 kepada 20 tadi. So how many you Dia hampir 1,000 petani tempat kita. Saya kan macam tempat saya Don Sungai Panjang kan, saya punya pengundi 26,000, majoriti adalah pesawah padi. Kan. Jadi memang efek betul lah. Tapi kita ucap terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri dalam tempoh 2 hari saja bila saya I think this is the power of media sosial lah saya ingat.
Bila saya buat saja pernyataan di Facebook saya, 1-2, Menteri terus respon dan dia nak bertemu dengan para petani. Saya ingat this is the way lah. YB, Ya. bila Menteri kata ada mungkin kewujudan kartel-kartel ni, adakah di peringkat bawah YB sendiri pernah dengar aduan petani yang mengatakan ada kartel-kartel? Dia tidak dilihat, dia tidak berkata begitu, tapi dia sebutkan, samalah, semua tempat macam sama je. Macam sepakat saja. Tetapi tidak ada orang yang boleh melainkan membuktikan, melainkan pihak kementerian. Kalau benda ni di bawah kawal selia padi, jadi minta mereka siasatlah. Okey. Kalau kebutuhan 20% ada 1 tan tu dia apa dia dengar. Okey, dia disebut tadi, katakanlah lebih kurang, katakanlah dia dapat lebih kurang dalam 1 tan. Ambil kira dalam 1 tan ya. Saya buat kira tadi dalam 1 tan, kemudian dengan potongan 17%. Okey. Dia 1 tan ni pandangan macam. Ada potongan 17% dan juga ada potongan ada dapat okey. Kemudian dia dalam 1 tan ini kerajaan ada bagi subsidi lagi. Okey, kan kalau dulu ada 259, dia dapat lebih kurang dalam tadi itulah. Morally nak sebutkan kajian tadi disebut dia akan minus RM1. Okey. Okey, ambil dalam bahasa mudah saja. Ambil dalam bahasa mudah. Okey, Yang Berhormat Menteri sebut tadi, Saya tak faham 20% yang grade dia boleh dapat 1 tan berapa 17% Okey. dapat 1 tan. Okey, dia kena letak senario macam ni. Okey, benda yang sama tapi 17% dengan 17% dengan subsidi lama. Betul Betul nanti sepatutnya ada kat my boy tadi. Sepatutnya sekejap ya. The higher the percentage, the lower they pay for per ton. From 20% dia bayar good. That's good. Okay. Baik ada pegawai. Okay ya. Pegawai matematik awak. Okay. I bagi grade lama. Katakanlah berat kasar dia 1000 kilo 1 tan dengan grade lama 17%, jadi harga padi itu tolak 17 tinggal berat bersih 830 kilo. Get? Itu dapat? Dapat ya? Okey. Dengan harga padi 1 tan fix 1200. Okey. Dapat pula dengan subsidi lama 248 points per sen. Okey. Jadi harga padi campur nilai subsidi dia dapat RM1,448 per sen. Okey. Okey, betul? Betul? Okey, darab lagi dengan 0.83 tadi. Sebab 0.83 ni subsidi ni yang bersih, berat bersih tadi darab dengan 1448 points per sen. Dapat. Okey. Dia dapat RM1,200.92. Ini grade lama. Okey. Kalau dengan grade baru, okey, berat kasar padi 1000, grade baru tolak 20%, tinggal 800 kilo. Okey, betul? 800 kilo tadi, okey. Darab pula dengan subsidi baru 300. Harga padi campur subsidi dapat 1500. Tolak 20%, 0.8 kali 1500, dia dapat 1200. Okey? Semua ada, calculation ni ada. Itu yang kita sebut tadi, Menteri sebut tadi bahawa apabila berlaku yang 20% ini, kan, seolah-olah pendapatan petani itu minus RM1.
Get the idea? Okey. Itu yang dia sebut tadi. Tetapi katakanlah dia turun daripada 20% tu dia pergi kepada 17%. Meningkatlah income dia. Ataupun 20% dia pergi 25%. So maknanya lagi minus lah pendapatan dia. Bermaksud dia subsidi pun naik pun tak faedah lah. Bukan tak faedah, jangan cakap macam tu. Subsidi. Itu ayat nakal loh. Maknanya kalaulah perkara ini tidak ditangani, seperti ia tidak signifikan lah. Saya bagi ayat jangan nakal sekarang. Dia seperti kenaikan itu tidak signifikan. Itu yang sebab kita minta dia tengok balik. Ada petani mempertikaikan kaedah menentukan batu-batu sekarang. Ya, itu sebab dalam cadangan saya kepada pihak kementerian tadi, kalau bila pihak kawal selia ini kerap mengadakan turun ke lapangan melihat kan macam mana isu ni ditangani. Kan sebab yang boleh menentukan ni adalah pihak yang pembeli tadi. Kan mungkin dia kata ada guna sistem apa ya, check lah secara tara bagi pihak kerajaan kan. Yang mana? Ini pun 2-3 hari ni. Ini yang wakil rakyat rambut pun tak sempat nak potong. Petani itu tak boleh nak macam susah nak terima. Okey. Macam mana dia? No, that's why lah. Kalau dekat kampung kalau dia ada problem dia akan jumpa wakil rakyat. So, that's why lah. Dia akan jumpa wakil rakyat. Jadi ini yang kita sebahagian daripada kaedah lah kita. Kalau mungkin petani itu rasa padi dia berkualiti, dia beri sana 20%. Dia tak ada cara nak buktikan macam mana. Dia ada SOP tapi dia mesti ada satu alat kan. Kemudian katakanlah dia macam mana okey, katakanlah dia kata padi saya okeylah kalau you ada pertikaian maybe you letak padi you kat ujung dulu. Jadi bila letak dekat ujung dulu, bila hujan pun akan. Jadi dia maknanya banyak lagi rentetan isu yang ini. So sekarang macam mana pakai alat ke? Dia ada alat dia. So sekarang ni petani nak back to 17% lah. Dia bukan. Tak. Okey. Dia pemutuan ini kan, pemutuan ini dia akan kaedah sebab tadi menteri sebut soal pemutuan sebenar. Kan, dan kalau dia boleh buktikan yang pemutuan sebenar ini memang betul-betul dengan pemutuan sebenar, should be no problem. Ya. Kan, tetapi kalau daripada had ini memang dah buat calculation kan, dia buat calculation kalau turun kepada up to the 20% dia akan minus pendapatan dia. Jadi ini isu yang dia bangkitkan. Lebih teluslah. Ya. So, tapi kalau ikut pada yang berhormat menteri tadi, bila dia beri rujukan, majoriti di dalam negara ada peningkatan pendapatan. Kalau you kecuali Selangor. Tapi dia sebut tadi mungkin kerana standard Selangor ini telah tinggi. Jadi apabila dia letak dia Sabak Bernam area situ saja ke atau Selangor yang sokong? Ini sekarang ni Sabak Bernam aja. Adalah Sungai Besar. Sungai Besar aja. Okey. Okey, terima kasih. Apa dia? Letak tinggi je ni pun dia kena RM2 saja. Dekat. Okey, kalau ada apa-apa my phone number 013 341 8011.